Hai guys dan selamat datang ke channel Simple Investor. Jadi hari ni saya nak tunjukkan kat korang setelah setahun saya telah pun invest ke dalam Wahid Invest dan sebanyak RM13,000 telah pun saya spend lah untuk buat konten ni kepada korang. Jadi mestilah korang tertanya-tanya, adakah kita mengalami keuntungan ataupun mengalami kerugian. Jadi adakah berbaloi korang guna Wahid Invest ni ataupun better korang guna ASB sajalah. Yang mana kalau korang tahu ASB kita tak akan rugi, tapi Wahid Invest korang boleh rugi. Jadi adakah berbaloi reward ataupun risk yang akan dialami. Jadi kita akan tengok sekejap lagi. So guys, kalau korang berminat nak invest dalam Wahid Invest, korang boleh daftarlah guna link yang saya letakkan di bahagian description dan juga komen. Dan jangan lupa masukkan kod di atas ini supaya korang boleh menerima free RM10 apabila korang daftar Wahid Invest ini. So guys, korang tunggu apa lagi? Jom kita mulakan video kita. Let's go. Jadi sebelum saya nak mulakan, saya nak cerita sikit lah macam mana saya punya proses semua. So saya deposit sebanyak RM250 secara setiap minggu dan saya hanya invest ke dalam US stock sahaja. Iaitu yang inilah korang boleh nampak, global stock, iaitu FTSE USA Syariah ETF ataupun dengan tiket kodnya HLAL. Halal lah senang cerita. Dan ianya merangkumi sebanyak 97% daripada modal yang telah pun semua yang kita spend, dan dia reservekan sebanyak 2.5% daripada modal, iaitu lebih kurang RM306 untuk cover lah daripada segi apa-apa fee. Kalau korang tak tahu Wahid ni ada fee. Korang rugi ke untung ke, Wahid tetap untung, broker tetap untung, house tetap untung. So korang kena nilai lah kat situ, okey ke tak okey. Jadi marilah kita tengok berapakah kita punya keuntungan. Mari kita scroll ke atas. Jeng. So kita dah rugi hampir negatif 1,000, iaitu negatif 900 lebih lah. So daripada RM13,000 saya spend, saya hanya tinggal RM12,200. So kita telah pun rugi RM900. So RM900 ni banyak kan. Korang boleh beli cuti Cameron, korang boleh pergi cuti Sabah. So sebenarnya macam-macam lah korang boleh buat kan sebenarnya. And kita nak lihat berapakah kerugian paling besar. Korang boleh nampak kat sini, nampak earning ni negatif 1,003 lah pada 21 Jun. So sekarang dah bulan Julai. So pada penghujung bulan Jun kita telah pun mengalami kejatuhan yang sangat-sangat mendadak yang menyebabkan kita floating ataupun rugi sebanyak negatif 1,003. So sekarang ini telah pun mencari cover sikit lah, kita dah naik balik negatif 400 tadi. So daripada gambar ni saja korang boleh nampakkan ada dua line. Line yang kelabu ini adalah saya punya deposit lah, macam tangga kan, sebab saya deposit 250 setiap minggu, and warna biru ni adalah menunjukkan dia punya nilai. So kalau warna line biru ni berada di atas, maknanya kita akan untung. Kalau macam sekarang berada di bawah, maknanya kita rugi. So memang sangat-sangat mudah, macam tu je. Alright guys, jadi macam biasa kita nak tengok secara detail. Jadi ini kita berada dalam trading view, iaitu dengan tiga kod halal ni lah, iaitu Wahid punya. Kita nak tengoklah graf. Duit yang kita invest tadi sebanyak RM13,000 dia akan pergi ke ETF inilah. And kalau kita nak cuba replicate, memang betul lah tadi kan. Kalau ikutkan selang berapa hari pada nampak ni 17 Jun lebih kurang lah pada waktu yang kita rugi 1,003 kan. Pada lebih kurang waktu ni lah. Lepas tu sekarang kita dah untung ataupun dah naik sikit lah, daripada negatif 1,003 kepada negatif 900. Nampak dia berharga kepada 35. Senang cerita, memang sepatutnya graf ini memang akan replicate lah kepada Wahid punya keuntungan ataupun kerugian lah. So, kalau korang tak tahulah, Wahid punya reflection rugi untung ni lambat. So kalau nak cepat, korang just boleh tengok trading view dan tengoklah ticker code HLAL ni. Sebab selalunya Wahid kan dia ETF, so memang dia akan ambil masa sehari lah barulah. Contohnya hari ni dah rugi negatif 50%. So kalau korang buka apps Wahid Invest tu tak ada apa-apa pun, esoknya baru akan jadi. So lambat. So kalau korang nak tengok dengan cepat, tengok lebih detail, tengok graf semua, so korang boleh pergi ke ticker code HLAL halal inilah. Benda yang saya nak sebut. So korang boleh nampak lah, in general memang kita sedang mengalami downtrend lah. So secara mudahnya, downtrend ni adalah disebabkan oleh berlakunya inflasi. Ini adalah US, sebab kita invest dalam US punya stock. So kita kena ambil tahulah tentang apa yang berlaku dalam negara US. Dan kalau korang boleh lihat di sini, ini adalah graf tentang inflasi di Amerika Syarikat, yang mana korang boleh nampak inflasi berlaku lebih kurang 8%. Korang nampak dia macam tangga lah, memang macam tangga. 6, 5%, 6%, 8, dah naik 7, dah 7 naik ke
8 pula. So mana tahu seterusnya akan naik ke 9%. Apabila inflasi berlaku kan, seeloknya janganlah berlaku secara mendadak. Sebab kalau berlaku kan hyperinflation ataupun inflasi yang sangat tinggi, dia menyebabkan harga barang naik dengan sangat mendadak seperti yang berlaku di Malaysia. Sebagai contoh, ini yang berlaku di Malaysia. Korang nampak harga minyak iaitu RM30, dia tukarkan harga 1 Julai naik kepada RM42. So kalau kita nak kira kan RM42, kita nak tengok berapa banyak yang berubah. Kalau 30, kita ada perbezaan RM12. So dia naik harga RM12. So RM12 ni kita bahagikan dengan RM30 harga asal tadi. Lepas tu kita darabkan 100. So harga yang naik adalah sebanyak 40% dalam masa sebulan. Mungkin sebelum ni sebenarnya dah lama lah dia naik harga. Cuma kerajaan Malaysia dia membuat apungan ke, dia kontrol sikit lah. Tapi selepas sebulan dia terus lepaskan dan nampaklah harganya naik 40% daripada daripada RM30 kepada RM42. 40% dalam masa sebulan saja. So korang sendiri pun boleh tahulah yang mana benda ini memang sebuah masalah yang sangat-sangat besar lah. Mana boleh, sebab harga barang naik 40%, gaji kita naik tak 40%, income kita naik tak 40%, takkan naik. Minimum gaji naik tak 40%, tak naik geng. Jadi korang secara mudahnya, inflasi ini kalau dia terlalu teruk memang sangat-sangat tak elok lah kepada semua orang, memang tak function langsung lah. So apabila berlakunya kenaikan harga yang sangat mendadak ni, so kerajaan akan kawal lah. So bila dia nak kawal, dia akan buat apa? Dia akan naikkan interest rate, yang mana korang boleh nampak lah sebelum ni pada waktu COVID memang 0.25 saja interest rate. Tapi bila dah nampak inflasi dah naik mendadak, dia terus hentam naikkan interest rate yang sangat-sangat tinggi ataupun mendadak lah. Disebabkan itu korang boleh nampak lah stok-stok semuanya akan jatuh lah, sebab kurangnya duit easy money, iaitu duit yang mudah lah nak diperoleh. Sebab sebelum ni bila interest rate rendah, orang boleh buat loan sesuka hati, pump kat mana-mana je diorang nak duit tu, sebab duit senang sangat nak dapat kan, 0.25 interest rate je. Kalau waktu tu lagi rugilah korang tak ambil duit tu. Tapi bila dah interest rate dah tinggi, kena bayar bunga tinggi, so diorang pun akan tarik balik duit diorang untuk bayar lah sebelum dikenakan bunga yang tinggi, ataupun dia akan flowkan duit ini kepada tempat-tempat yang lebih selamat ataupun bond lah, senang cerita. So kalau kita tengok gambar ni, dia kata US mengambil masa selama 215 tahun untuk mencapai 7 trilion debt yang pertama daripada tahun 1800 sehingga ke tahun 2000 barulah mencapai 7 trilion debt. Tapi dalam masa 2 tahun saja US telah pun menghasilkan 7 trilion lagi dalam masa 2 tahun. So korang boleh nampak 2 tahun versus dengan 215 tahun. Jadi secara mudahnya korang boleh nampak money supply ataupun jumlah duit yang ada dalam ekonomi sangat banyak. So memang sangat-sangat tak pelik lah kalau naik harga. Dia pelik kalau tak naik harga. Dia normal lah kalau dia naik harga, sebab korang boleh nampak lah duit diorang pump memang sangat-sangat banyak lah ke dalam market. Lepas tu kita nak tengok jugalah kita punya investment kita. Tadi kita tengok HAL halal tadi tu kan, ia adalah merupakan gabungan ke semua stok yang saya scroll ni. Tapi kalau kita nak tengok just the top 3, top 4 je lah, yang paling banyak percentage dia di dalam duit yang kita invest tu, dia invest ke dalam ni lah. So daripada RM100, cara mudahnya 14% akan pergi kepada Apple. And bila kita tengok harga stok Apple, korang boleh nampak untuk year to date daripada awal tahun sampailah waktu hari ni, iaitu bulan 7, telah pun mengalami kerugian sebanyak negatif 23% dalam masa 6 bulan sahaja. So replicate lah dengan kerugian yang kita alami tadi di dalam Wahid Invest. And stok yang paling besar nombor 2 adalah Microsoft. Microsoft Windows korang, Microsoft Office tu semua, memang hampir semua rumah ada benda ni lah. Hampir semua office pun ada benda ni. Memang Microsoft ni adalah kita sangat depend lah hari-hari. Nak buat duit pun memang sangat guna lah Microsoft ni. So boleh nampak juga mengalami negatif 22% untuk year to date, iaitu awal tahun hingga ke bulan Julai ini. Akhirnya menambah jugalah kerugian yang kita alami dalam Wahid Invest. Tapi bila kita tengok lah, kita tengok Maybank. Maybank ni syarikat Malaysia untung. US semua jatuh, Malaysia untung 3%, which is okay lah. Orang lain rugi negatif 22%, Malaysia untung. Tapi ini adalah untuk tahun ini sajalah, untuk 6 bulan yang terakhir. Bila kita tengok 5 year, korang negatif 10%. Maknanya kalau korang invest dalam Malaysia, dalam masa 5 tahun korang rugi negatif 10%. Jijik tak jijik? Betapa barangnya Malaysia punya stok. Sebab itulah tak ada siapa, susahlah nak jumpa orang yang melabur dalam Malaysia. Tapi nasib baiklah dia ada dividen yang tinggi lah, mungkin dapat cover. Kalau tak ada dividen ni, memang hampir lah tak siapa nak beli stok Malaysia ni. And kalau kita tengok Apple lah, memang tahun ni dia rugi negatif 23%. Tapi kita tengok 5 year, boom, hampir 300% dalam masa 5 tahun yang terakhir. Nampak? Malaysia rugi 10% setelah
setelah 5 tahun US untung 285% dalam masa 5 tahun. So memang sangat-sangat tak pelik kenapa satu dunia membeli stok-stok US ni lah. Dan dianya juga menambah jugalah apabila satu dunia tengok macam ni, dia pun start invest. So menyebabkan PE ratio dia agak barai lah sebenarnya US punya stok ni 22, which is agak tinggi lah. Kalau ikut Warren Buffett 10-15 PE ratio ni kira okey, ni dah kira overpriced. Nampak Malaysia ni PE ratio kira sangat-sangat okey lah, tapi pisang lah pula tengok nampak rugi kan. Tapi kalau ada dividend yield sebanyak 7% ni kira okey lah. Jadi kita tengok nombor 3 stok yang paling banyak diinvest oleh Y Invest adalah Tesla. Tesla pisang tak pisang geng, untuk tahun ini saja telah pun mengalami negatif 43%. Duit korang rugi duit korang sebanyak 43% dalam masa 6 bulan sahaja. Tiba-tiba Maybank tadi rasa okey pula kan, bila kita dah tengok Tesla ni negatif 43%, tiba-tiba rasa Maybank tadi okey lah negatif. Tapi kita tengok 5 year, boom, 1000%. Tapi Tesla ni susah lah, sebab dia nak dapat return macam Tesla ni susah lah sebenarnya, agak tak logik ataupun susah. Memang orang betul-betul laki, dia kaji dan dia laki lah. Kaji saja, kalau tak laki tak boleh dapat lah amount yang banyak ni. Sebab 5 tahun lepas tak ada siapa sangka Tesla boleh sejauh ini. Tapi itulah, dia sebenarnya disebabkan Tesla ni secara mudah ni dia punya follower dia sangat ramai, nama dia sangat best, Elon Musk pula tu. And kalau korang tengok sini PE ratio dia 92, memang tak masuk akal. Lagi tinggi nombor ni lagi tak masuk akal. Sebab itulah tak ada siapa nak beli Tesla ni, sebab mahal sangat. So diorang just bet on the future revenue that the Tesla can make. Kalau korang tak tahu, PE ratio ni price per earning ratio, maknanya harga dibahagikan dengan income, dapatlah ratio ini. Jadi kita nak pergi stok keempat yang paling besar lah Wahid invest, iaitu ialah Johnson & Johnson, iaitu sebuah company pharmaceutical lah senang cerita, ataupun yang buat korang punya vaksin. So untuk year to date 4%, ok, 5 year pun ok. So Johnson & Johnson memang sangat stabil, sangat perfect. Cuma dia punya return dia tak banyak lah, tak setinggi stok-stok teknologi. Yang ni pharmaceutical dia dah lama gila. Tengok ni company dia pada tahun 1886, sebelum kita merdeka lagi, sebelum perang dunia pertama dia dah ada. So kelebihan dia stable lah, memang sangat-sangat integrate dalam kita punya daily punya lifestyle. Memang korang perasan tak perasan je Johnson & Johnson ni memang produk dia melimpah ruah lah. So guys, terima kasih banyak kerana menonton. Saya rasa ini sajalah share saya tentang Wahid Invest setelah setahun saya telah pun invest ke dalam Wahid Invest ini. Walaupun korang nampak saya rugi, tapi saya akan tetap teruskan perjuangan ini, sebab saya yakin short term memang akan ada volatility ataupun kerugian ataupun keuntungan yang mendadak lah. Tapi kita tak akan rugi selagi kita tak jual. So kita boleh hodling sampailah profit balik. Dan saya punya game secara generally ETF, index fund, unit trust, memang korang perlu lebih daripada 5 ke 10 tahun lah, barulah korang sesuai untuk melabur. Kalau korang tak boleh tunggu, dah rugi macam ni, korang akan sell, mostly akan sell lah, dan korang akan mengalami kerugian yang nyata lah, realized loss. So macam biasa saya akan buat update ini pada bulan yang ke-13, iaitu pada bulan hadapan, dan ini akan menjadi ritual lah. So korang boleh tekan button subscribe supaya korang tak terlepas lah untuk update yang akan datang. And terima kasih banyak guys kerana menonton, korang memang terbaik. Jadi kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.